suka untuk saya baca satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Abdullah At-Talidi, kitab yang diberi nama Manaqib Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan dan juga keagungan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, imamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan wa sallim salaman ala man tarakana ala mahajjatil bayda, layluha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wal Rasulul Mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Amma ba'. Yang berbahagia Tuan Imam Bilal Nazir, seluruh jawatankuasa masjid, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan juga Islam, memberikan kita peluang untuk bernafas dan hadir menunaikan dua kefarduan, fardu ain, solat fardu maghrib dan juga fardu kifayah, menunaikan salat secara berjamaah. Salawat serta salam buat junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampai kepada kita hidayah, sampai kepada kita nur, cahaya yang menerangi hidup kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan kita dengan kegelapan. Nabi tinggalkan Al-Quran, Nabi tinggalkan sunnah dan juga hadis, serta ditinggalkan kepada kita para alim ulama, para tok-tok guru, tok syekh yang berkhidmat kepada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ilmu daripada Nabi itu sampai kepada kita secara riwayat dan juga secara kefahaman yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini saya menggantikan kuliah dan suka untuk saya baca satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Abdullah At-Talidi, kitab yang diberi nama Manaqib Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan dan juga keagungan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga direzekikan masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang cukup mulia, cukup hebat, mengingatkan kita kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini lahir sudah menjadi orang yang mulia, manusia yang hebat, yang disayangi, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal seluruh alam. Kalau manusia lain lahir belum tentu orang kenal, mungkin meninggal orang kenal, maka adalah kita nama bangunan, nama jalan, nama sesuatu tempat itu diberikan nama tokoh yang meninggal, kerana bila meninggal ada jasa-jasa yang kita kenang daripada tokoh tersebut. Tapi Nabi SAW ini kita sambut bulan kelahiran kerana lahirnya itu sudah menjadi suatu kelebihan. Lahirnya itu menjadi satu kemuliaan kepada seluruh umat manusia ini, kerana diutuskan sebagai seorang rasul kepada kita. Kemudian rasul pula bukan rasul yang biasa, bukan rasul yang sekadar pangkat rasul, tapi rasul yang termulia, yang terpilih, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka inilah bulan yang paling layak, bulan yang paling patut untuk kita membaca hadis-hadis, untuk kita membaca sunnah-sunnah Nabi, untuk kita mengenal Nabi SAW melalui kitab sirah-sirah Nabi SAW. Kitab sirah Nabi ini cukup banyak dikarang oleh para ulama. Selalu kita baca kitab-kitab sirah yang dikarang seperti kitab sirah Nurul Uyun, kitab sirah Ibn Hisham, kitab sirah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitabnya itu dikarang secara penceritaan daripada hari Nabi lahir sehinggalah wafat Nabi, ataupun sebelum itu lagi, ketika mana Abrahah menyerang Kaabah dan sebagainya. Ada sudut penceritaan. Ada juga kitab sirah yang dikarang dalam bentuk hadis-hadis yang menyatakan kesempurnaan Nabi SAW. Yang kita kenal, yang kita baca, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il itu sempurnanya Nabi SAW. Dari sudut penciptaan, dari sudut wajah Nabi, dari sudut tubuh Nabi, ini diceritakan dalam kitab Syama'il yang masyhur dikarang oleh Imam Tirmizi, dan juga ada yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana menceritakan tentang detailnya diri Nabi dan juga detailnya akhlak Nabi SAW. Ini juga sangat-sangat patut kita baca. Dan kata Syekh Nuruddin Ali Jum'ah, dia kata antara pengalaman beliau dan juga para ulama, mereka ini baca kitab sirah sehingga boleh bertemu mimpi dengan Nabi itu bila mana mereka baca 40 kitab sirah. 40 itu baru boleh datang dalam mimpi. Maksudnya bila mana sesuatu itu kita ulang tentang Nabi, maka datanglah dalam mimpi kita Nabi SAW. Jadi kalau kita jarang-jarang sebut tentang Nabi, jarang selawat, jarang baca sirah, jarang hadiri majlis sirah, maka jauh lagi Nabi dengan kita, nak masuk mimpi, apatah lagi nak memberi syafaat kepada kita. Yang kedua, bila kita nak mimpikan Nabi, kita nak pastikan seperti mana yang disebut dalam hadis, itu bukan syaitan, kerana syaitan tak boleh menyerupai Nabi yang sebenar. Maka kita perlu tahu bagaimana rupa Nabi yang sebenar. Maka kena mempelajari sirah Nabi SAW. Maka bila datang dalam mimpi kita, kita tahu inilah Nabi yang disebutkan dalam kitab Syama'il. Kalau tidak, datang orang yang berkulit gelap, rambut kerinting, berbadan besar, ataupun gemuk, itu bukan Nabi SAW. Kerana Nabi berkulit putih kemerahan, Nabi berambut ikal, Nabi SAW bertubuh tegap dan sebagainya. Maka ini semua perlukan kepada ilmu. Bukan yang kita nak capai mimpi, tapi itu hadiah kalau kita dapat. Kalau kita tak dapat, yang paling kita nakkan sekali adalah syafaat Nabi dan duduk di syurga bersama dengan Nabi SAW. Juga ada kitab sirah, kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, kitab Syifa yang dikarang oleh Qadi Iyad, menerangkan tentang hak-hak kenabian Nabi SAW. Jadi banyaknya kitab sirah, dan salah satu kitab sirah ini yang dikarang oleh Syekh Abdullah At-Talidi menerangkan tentang kelebihan dan juga keagungan keagungan umat Nabi SAW. Walaupun kitab ini berbicara tentang umat Nabi SAW, umat ini tidaklah ada kelebihan melainkan setelah disandarkan kepada Nabi SAW. Kita tidak ada apa-apa kelebihan, umat biasa sahaja. Hatta kalau kita lahir zaman Nabi Ibrahim, hatta kalau kita lahir zaman Nabi Musa, kita terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kita terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kita bukan umat yang terbaik, tapi kerana kita dilahirkan pada zaman umat Nabi SAW, maka kita kebetulan kerana disandarkan kepada Nabi, kita jadilah umat yang terbaik. Sebagaimana seorang anak ketua, anak raja dan sebagainya, orang biasa.
anak, semua orang ada anak. Tapi kerana disandarkan kerabat diraja, maka ada kelebihan yang tidak ada kepada kerabat ataupun keluarga yang lain. Maka Syekh memulakan kitab ini dengan menceritakan kepada kita apa itu pengertian ataupun maksud ummah Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh kata kena faham dulu perkataan umat itu dalam bahasa Arab ada beberapa maksud. Yang pertama, umat ini maksudnya dari sudut bahasa Arab, apa yang bila orang Arab guna perkataan umat, maksudnya ialah yang pertama generasi ataupun kumpulan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, umat juga dalam bahasa Arab digambarkan sebagai jalan. Yang ketiga, umat juga kalau orang Arab sebut namanya, maksudnya adalah agama. Yang keempat, umat juga dalam bahasa Arab adalah seorang lelaki yang banyak kebaikan. Ataupun yang kelima, umat juga maksudnya jemaah dan selainnya. Banyak makna dalam bahasa Arab. Kerana Islam ini diturunkan ataupun Nabi menyebarkan Islam asalnya kepada orang Arab. Maka ilmu ini bermula dengan orang Arab. Tapi tak semua perkataan orang Arab itu nak dimaksudkan oleh ilmu agama kita ini. Contohnya, solat. Solat, orang Arab maksudkan solat apa dia? Doa. Tapi bila ilmu fiqh ambil perkataan solat, letak dalam kitab fiqh, maksudnya bukan dia nak suruh kita berdoa, tapi dia nak suruh kita melakukan perbuatan yang bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bila mana ilmu fiqh ataupun ilmu syariat kita ini, ilmu agama kita menyebut tentang solat. Berbeza dengan maksud asal dalam bahasa Arab. Tapi bila mana ilmu sirah ambil perkataan ummah Muhammadiyah ataupun umat Nabi Muhammad ini, yang nak dimaksudkan adalah maksud yang pertama, iaitu generasi ataupun kumpulan yang diutuskan kepada mereka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada generasi awal, generasi sahabat, sehinggalah ke hari kiamat. Ini definisi yang hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat lain hanya kepada mereka yang ada ketika itu sahaja. Umat Nabi Musa yang ada ketika Nabi Musa diturunkan sahaja. Selepas Nabi Musa tiada, maka itu bukan lagi umat Nabi Musa. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutuskan seorang rasul. Sebab kalau tengok rasul-rasul yang lain pada zaman yang sama, boleh jadi ada 2-3 rasul. Ada Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Yaqub, Nabi Musa dengan Nabi Harun dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus diturunkan ataupun dibangkitkan untuk umat ini berseorangan. Yang kedua, kata Syekh, umat Muhammad ini terbahagi kepada 2. Sebelum kita nak cerita kelebihan, kena faham siapa itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ummatud da'wah. Yang kedua, ummatul ijabah. Yang pertama, ummatud da'wah. Semua manusia ketika mana Nabi dijadikan, ditabalkan jadi rasul, sehinggalah hari kiamat, tak kira Melayu, Cina, Arab, Amerika, Jepun dan sebagainya, semuanya adalah umat Muhammad. Itu semua umat Muhammad. Apa maksud umat Muhammad ataupun ummatud da'wah? Umat yang Nabi SAW serukan kepadanya Islam. Maksudnya siapa yang Nabi serukan Islam ketika mana Nabi jadi Rasul sampailah hari kiamat. Itu semua adalah umat Muhammad SAW. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ummatul ijabah. Umat yang diserukan kepadanya Islam dan dalam masa yang sama dia menerima seruan dakwah tersebut. Itulah orang Islam, orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 2 kelompok. Semua orang,
Semua orang, tak kira bangsa, tak kira apa agama yang sedang dia anuti itu, kalau dia tak memeluk Islam, dia juga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ummatud da'wah, umat yang diserukan kepadanya Islam. Walaupun dia tak mengaku. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah kata, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Allah kata kepada Nabi dalam surah Al-A'raf, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kamu semua. Untuk siapa sahaja, termasuk Yahudi dan juga Nasrani. Dalam surah As-Saba ayat 28 Allah sebut, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan untuk keseluruhan manusia. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dalam satu hadis yang disebutkan 5 kelebihan yang diberikan kepada Nabi. Salah satu kelebihannya ialah wa bu'istu ilan nasi kaffatan, dan aku diutuskan untuk manusia seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, wa bu'istu ilal ahmari wal aswad, dan aku diutuskan untuk yang daripada kulit merah sehinggalah kulit gelap. Kulit daripada merah, kemudian cerah putih sehinggalah coklat, sehinggalah yang paling gelap. Itu semua diserukan ataupun itu semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bangsa-bangsa yang pernah diturunkan kepada mereka Nabi. Orang Yahudi yang ada ketika mana Nabi datang. Orang Nasrani, mereka sudah ada Nabi, mereka sudah ada Rasul mereka sebelum ini. Tapi bila mana Nabi SAW datang, maka Nabi telah supersede ataupun Nabi telah membatalkan syariat lain. Semua orang kena kembali kepada Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wala yahudi wala nasrani famata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi highlight, kalau Yahudi dan Nasrani ini tidak menerima, mereka tak boleh selamat di akhirat nanti untuk masuk syurga. Mereka tidak ada tempat lain melainkan neraka. Maka walaupun mereka adalah ahli kitab, walaupun ahli kitab itu beriman dengan Rasul sebelum itu, tapi bila Nabi SAW datang, Nabi telah supersede ataupun Nabi telah batalkan syariat. Dan kalau kita baca sirah Nabi yang awal-awal ketika mana Nabi sebelum menjadi Rasul, di Makkah itu ada sekelompok manusia yang masih lagi beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka solat waktu pagi dan juga solat waktu petang. Bila Nabi SAW datang, mereka kena tinggalkan ajaran yang mereka ikuti walaupun ajaran yang betul. Walaupun itu ajaran Nabi Ibrahim, mereka sedang masih melaksanakan syariat itu. Tapi kerana Nabi SAW datang, maka perlu berhenti ikut Nabi SAW. Apatah lagi Yahudi dan Nasrani yang telah mentahrifkan ataupun memporak-perandakan ajaran asal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Maka itu bukti bahawa Nabi SAW diturunkan kepada semua, dan semua orang adalah umat Nabi SAW. Semua orang hendaklah kita serukan kepadanya Islam untuk sama-sama menjadi ummatul ijabah, sama-sama menerima dakwah Nabi SAW. Tidak ada orang yang terkecuali, tidak ada orang yang tidak layak menjadi ummatul ijabah, kerana asalnya mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh sebut dalam Quran ini terdapat ayat-ayat yang paling jelas
pada menerangkan kelebihan ummah Muhammadiyah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah firman, "Wa kadzalika," dan demikianlah kami jadikan, ja'alnakum ummatan wasata, umat yang wasatiyah, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul itu akan menjadi saksi kepada kamu. Ini satu daripada rangkap ayat yang 143 surah Al-Baqarah ini. Dalam satu rangkap ini ada 3 kelebihan yang diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dijadikan umat yang wasatiyah. Apa maksud umat yang wasatiyah? Selalu kita dengar wasatiyah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Apa maksud wasatiyah ini? Dalam ayat ini yang nak dimaksudkan, yang disebutkan oleh para mufassir, ahli tafsir, bahawasanya umat terdahulu ini ada 2 golongan. Golongan kanan dan juga golongan kiri. Golongan yang ekstrim terlalu menyokong dan juga golongan yang ekstrim menolak umat terdahulu. Kalau orang Nasrani ini kita gambarkan sebagai golongan kanan yang terlalu ekstrim kepada Nabi mereka sehingga menganggap Nabi mereka sebagai Tuhan. Ada pula golongan Yahudi, golongan yang sangat ekstrim, menolak Nabi mereka, dan mereka bukan sekadar menolak, mereka menyembelih, mereka memulau, mereka buat kekasaran kepada ataupun mereka menyakiti Nabi-Nabi mereka. Maka datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tentukan umat ini akan menjadi umat yang wasatiyah. Yakni umat yang tidak akan menolak ataupun menerima secara ekstrim, tapi umat yang duduk di pertengahan. Mereka yang menerima ataupun mendapat ataupun mengikut Nabi mereka sebagaimana hak yang sepatutnya kita berikan kepada Nabi kita dan juga para anbiya salihin. Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Umat yang wasatiyah itu adalah umat yang adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu kelebihan yang pertama. Kita tidak ditakdirkan sebagaimana golongan yang ekstrim, kiri ataupun kanan. Yang kedua, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk kita ini jadi saksi kepada seluruh manusia. Jadi saksi bagaimana? Ketika mana di akhirat nanti, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lantik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi kepada mahkamah tersebut. Bila mana dipanggil umat-umat terdahulu, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, umat-umat yang sebelum ini, dipanggil kepada mereka, ditanya mereka, kenapa mereka tidak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka? Maka mereka pun akan kata di hadapan Allah nanti, di hari kiamat nanti, kami tak pernah dengar pun Islam yang dibawa oleh mana-mana Nabi. Kami tak ada pun orang datang kepada kami bagi tahu kena mentauhidkan Allah. Tak ada pun orang datang kepada kami cerita tentang perkara yang baik, perkara yang buruk. Mereka kata depan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kata tak, Nabi ni datang tapi tak buat kerja. Dia ada tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia tak cerita pun tentang agama yang benar. Maka ketika itu Allah panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi kepada seluruh manusia lain bahawa para anbiya telah melakukan tugas mereka. Bagaimana kita tahu? Kita dengar daripada Quran. Bagaimana kita tahu? Kita dengar daripada hadis-hadis Nabi. Kita telah pun diceritakan kepada kita, yang kita telah pun saksikan bagaimana disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi bahawa bagaimana umat-umat terdahulu menolak, menyeksa Nabi yang diutuskan kepada mereka. Kita jadi saksi, dilantik, diberi tugas yang
khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak diberikan kepada mana-mana umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka jadi saksi untuk Allah, untuk para anbiya, Allah kata apa? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan rasul mereka, siapa rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang jadi saksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar bagi syafaat, tapi bagi jadi saksi untuk kita. Bagi tahu di hadapan Allah, hamba ini yang engkau lihat ini, yang engkau sedang bicarakan ini adalah umat aku, dia ini sembahyang. Nabi jadi saksi atas amalan kita. Nabi saksi kita telah menunaikan haji. Nabi saksi kita bayar zakat, kita bayar nafkah, kita tunaikan hak jiran kita. Semuanya disaksikan oleh Nabi SAW. Siapa Nabi? Nabi orang yang paling Allah kasih. Tiba-tiba Nabi jadi saksi untuk kita masuk syurga. Ini kelebihan yang tidak diberikan kepada umat lain ataupun Nabi lain untuk jadi saksi kepada umat mereka sendiri. Inilah yang kelebihan yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 128 Allah sebut Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Dalam surah Al-Baqarah ayat 128 Allah firman, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Ini doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah yang Allah rekodkan. Orang-orang Islam, dan jadikanlah daripada keturunan kami ini umat Islam, yakni yang berserah diri kepada kamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Nabi Ibrahim doa daripada keturunannya akan datang seorang Nabi yang akan dilahirkan ataupun Nabi tersebut akan berjaya membawa agamanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini Allah kata, Allah sebut dalam Quran kuntum khaira ummatin. Kamu ini siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada ataupun yang diutuskan kepada seluruh manusia. Daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diutuskan sebagai saksi. Kemudian untuk umat Nabi pula, kita menjadi orang yang meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat, untuk jadi umat Muhammad semua orang. Untuk jadi umat yang sambut, kena terima Islam. Untuk jadi umat yang terbaik, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kena ajak orang buat kebaikan. Ad-dinun nasihah. Disebut dalam hadis. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in. Nabi sebut, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan tidak ada benda lain lagi besar daripada nasihat. Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Apa maksud nasihat? Apa maksud ta'muruna bil ma'ruf? Bukan sekadar yang kita faham, seseorang datang bagi tahu kepada orang lain, bagi tahu tolong buat baik, tolong ambil wuduk dengan cara yang betul, tolong letak kenderaan, tolong hormat jiran, tolong sempurnakan hak-hak Allah, hak Rasulullah, hak masyarakat, hak haiwan. Itu nasihat yang paling rendah ataupun level nasihat yang paling kecil. Kerana bila Nabi sebut ad-dinu an-nasihah, Nabi tak sebut ad-dinu nasihatun. Agama itu nasihah. Tapi Nabi kata agama itu an-nasihah, sesuatu yang tidak boleh lari daripada nasihah. Maka tidak mungkinlah Nabi nak sebutkan dalam hadisnya untuk seseorang bagi tahu kepada orang lain kebaikan. Itu terlalu kecil. Kerana Nabi SAW diutuskan sehingga ke hari kiamat. Maka nasihat
Yang dimaksudkan itu bermula dengan seseorang memberitahu kepada seseorang lain tentang kebaikan, sehinggalah yang paling besar, kata Syekh Usamah Al-Azhari, nasihat itu adalah membina tamadun. Bila mana kita mampu membina tamadun, kita mampu membina keilmuan, kita mampu membina empayar keilmuan, kehebatan dan sebagainya, orang lihat daripada kita, orang ambil manfaat daripada kita tanpa kita menceritakan kelebihan ataupun tanpa kita pergi nasihat dengan mulut kita, tapi kerana idea yang datang daripada kita, tamadun yang kita lahirkan, keilmuan yang hebat, teknologi yang hebat, maka daripada situ itulah nasihat ataupun agama itu yang mengkehendaki daripada kita untuk lahirkan sesuatu yang boleh jadi rujukan dan juga panduan seluruh manusia pada zaman kita ini. Itu syarat yang pertama, kena mengajak kepada ma'ruf, benda-benda yang baik, benda-benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Yang pertama, kita ini bila sebut cegah kemungkaran, kadang-kadang kita terlalu mengecilkan skop dengan kita menegur orang dengan bahasa yang mungkin kasar ataupun bahasa yang orang terkejut mendengar. Kerana ada orang yang boleh dengar dengan teguran yang kasar ataupun teguran yang sangat pedas, sangat mendalam. Contohnya, orang tak mari semayang jemaah. Kita pergi jumpa dia, kita kata, kamu tahu tak, ada hadis Nabi, kalau orang yang tak semayang jemaah, Nabi kata Nabi nak bakar rumah dia. Ada orang dengar hadis tersebut, dia rasa Allahu Akbar, Nabi nak bakar rumah orang yang tak semayang jemaah. Dia rasa tergetar jiwa dia. Tapi ada orang pula yang mungkin dia ni panah baran. Kita pergi bagi tahu kat dia, kamu tahu tak, ada hadis Nabi SAW sebut, kalau kamu tak semayang jemaah, boleh bakar rumah kamu. Dia bakar rumah kita dulu. Kerana dia panah baran. Dia tak boleh terima cara kita sebut. Maka kita boleh ubah dengan cara bercakap dengan baik. Marilah semayang jemaah. Dapat 27 kali ganda. Marilah semayang jemaah. Boleh kita berjumpa dengan orang lain. Bolehlah lepas ni kita ada isu ke ada apa, kita tahulah. Maka kita bercakap itu ataupun kita menegur kemungkaran itu kena dengan cara yang berbeza, mengikut orang yang berbeza. Kerana kadang-kadang kita nampak tegur kemungkaran ini satu je cara. Ini mungkar, kita tak boleh biar. Ini taurut, ini syaitan, kita kena pergi serang. Tak semestinya begitu. Kita ada anak. Kita ada anak. Anak pertama suruh semayang, dia baru semayang. Anak kedua, kena beli baju Melayu, kena beli jubah, kena beli sejadah dekat dia yang mahal, baru dia nak semayang. Anak pertama tak perlu pun. Dia pun tak ada ni. Anak kedua dia lain sikit. Anak yang ketiga lain pula. Maka kita dengan anak kita pun kita berlain-lainan. Tiba-tiba dengan orang masyarakat kita sama aja, tegur kita sama, suara kita, nada kita tak boleh. Anak kita dengan adik-beradik kita pun kita lain. Kita tak boleh bercakap dengan mungkin abang yang sulung tu, kita abang lama tak nampak kat masjid ni. Kau nak apa ni, nak bagi nasihat ni. Kita mungkin adik yang paling bongsu nak tegur abang yang pertama. Dah, mari bang kita pergi semayang, lepas tu kita pergi makan. Kita pergi kedai mamak baru buka. Contoh. Jadi dengan adik-beradik kita berbeza, dengan anak kita berbeza, maka dengan manusia lain pun kita kena cari kaedah. Dan nak tegur, cegah kemungkaran ini, yang paling wajib kita tegur adalah yang ijma' ataupun yang sepakat 100% dalam agama ini. Tak ada ulama' yang khilaf tentang perkara tersebut. Contohnya semayang itu wajib. Aurat, membuka aurat adalah haram. Minum arak adalah haram. Itu semua yang sepakat. Yang benda khilaf, kita pun tak ada tahu autoriti, kita pun tidak ada ilmu yang mendalam untuk berbincang, berdebat dan sebagainya, maka kita tangguh dulu. Kerana kemungkaran itu bila dilihat, tidaklah semua orang
tuntut untuk falyughayyiru biyadihi, untuk maka kamu ubahlah dengan tangan kamu, itu untuk orang yang ada autoriti. Falyughayyiru bilisan, maka ubahlah dengan lisan, ini orang yang ada ilmu, yang boleh bercakap dengan bahasa yang baik, bahasa yang boleh diterima. Dan yang ketiga, orang yang tidak ada kemampuan ataupun perkara itu perkara khilaf, dia pun tak pasti dan sebagainya, maka dia cegah dengan tidak redha ataupun dengan hatinya yang menolak perkara tersebut. Maka itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, hendaklah dia sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup syarat ini, maka barulah naik pangkatnya daripada umat Muhammad, naik kepada ummatul ijabah, dan naik kepada sebaik-baik umat ataupun orang yang terbaik di kalangan yang terbaik ini. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beberapa kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin masa yang berbaki ini dalam surah Ali Imran juga ayat 164, Allah sebut laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah sebut telah diutuskan, dikurniakan kepada orang mukmin ini seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan Quran kepada kita, wa yuzakkihim, mensucikan kita. Tazkiyah ini maksudnya membersihkan dalaman kita, masalah penyakit hati kita. Nabi, sebab itu dalam hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi ada 4 soalan, 3 daripadanya asas ataupun unsur utama Islam. Yang pertama al-iman, itulah akidah. Yang kedua al-Islam, itulah syariat. Yang ketiga al-ihsan, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Maksudnya kita, hidup kita ini seluruhnya ibadat. Maka dalam kita ibadat yang khusus, ibadat salat, zakat, puasa dan sebagainya, kita melakukan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita kena ingat Allah lihat kita. Kita bayar nafkah kepada isteri, kepada anak, kita bayar, kita berwakaf, kita berhubungan dengan jiran, dengan kawan-kawan di atas jalan raya, kita kena ada al-ihsan. Kita kena buat sesuatu itu bagaikan melihat Allah ataupun Allah sedang melihat kita. Itu elemen yang penting dalam Islam yang tak boleh dipisahkan. Walaupun seorang itu akidahnya kukuh, kemudian solat syariatnya hebat, tapi tidak ada unsur yang ketiga cacat, kerana ini unsur yang tak boleh dibuang. Allah kata wa yuzakkihim, cerita tentang ayat Quran, kemudian mensucikan kita. Kata Nabi wa bu'istu li utammima makarimal akhlaq, dan aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu semua. Kemudian Nabi bukan sekadar membacakan Quran. Kita kena baca Quran, kita buat majlis tilawah Al-Quran, kita buat majlis tahfiz, hafazan Al-Quran. Kita juga ada majlis yang mensucikan hati kita. Kemudian kita juga kena ada majlis wa yu'allimuhumul kitab, majlis yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka Quran itu bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dihayati, tapi kena dituntut ilmu-ilmunya dan segala hikmah yang ada padanya. Moga-moga Allah beri kelebihan dan juga kekuatan untuk kita mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.